Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi sejak daripada kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan dengan Perikatan Nasional akan mempertimbangkan berkenaan dengan pengeluaran KWSP bersasar jika memenangi pilihan raya umum yang ke-15 ini, yang mana jika mereka menjadi kerajaan dan memerintah, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun mengatakan sebanyak 2 kali termasuk dengan semalam ke kemarin, kalau tak salah saya, 2 kali berkenaan dengan isu KWSP ini, menunjukkan bahawa beliau komited untuk melaksanakan tuntutan bagi ataupun mengkaji pelaksanaan tuntutan KWSP 2.0 secara bersasar ini. Okey, jadi kemudian kebelakangan ini timbullah semula orang kata bunyi-bunyi berkenaan dengan adanya tuntutan RM10,000 one off dan juga sebagainya lah, katanya daripada NGO, ada NGO tertentu, bukan PGR, dan juga katanya ada juga daripada individu tertentu yang membangkitkan isu berkenaan dengan RM10,000 secara one off payment. Jadi yang sampai kepada saya adalah persoalan secara lisan ataupun secara bertulis berkenaan dengan adakah pengeluaran KWSP RM10,000 ini secara one off ini adalah lebih baik daripada pengeluaran bersasar ataupun lebih mudah untuk dilaksanakan ataupun diluluskan berbanding dengan pengeluaran bersasar. Okey, jadi secara umumnya RM10,000 ini bukanlah satu pilihan yang terbaik kepada pencarum. Okey, dan juga ianya walaupun mungkin kelihatan lebih mudah, tetapi ianya juga bukanlah sesuatu yang memudahkan kepada pencarum. Ianya mungkin akan memudahkan kepada pihak lain, tetapi ianya tidak akan memudahkan kepada pencarum. Saya secara terbuka menentang isu berkenaan dengan sebarang cadangan berkaitan dengan RM10,000 secara one off payment ini, kerana perkara ini telah pun dilaksanakan untuk pengeluaran khas KWSP RM10,000 pada bulan April yang lepas. Dan kalau kita lihat pada pengeluaran secara bersasar yang dituntut oleh PGR, pengeluaran ini lebih realistik untuk dituntut. Kenapa? Kerana RM10,000 yang diminta oleh individu ataupun NGO lain ni sebenarnya nilainya adalah sangat sedikit. Seperti pada bulan April yang lepas, RM10,000 itu, kalau saya sendiri, saya dapat pembayaran tu sekitar waktu maghrib 7.40 malam kalau tak salah saya, dan sebelum pukul 10 malam saya telah menyelesaikan hutang saya sebanyak RM9,937 kalau tak salah saya. Saya ada tinggal baki kurang daripada RM70 dalam masa beberapa jam sahaja. Jadi begitu juga dengan pencarum-pencarum lain yang mana yang menuntut pengeluaran KWSP secara bersasar ini, kerana RM10,000 ini nilainya sangat kecil untuk pencarum yang sangat memerlukan di luar sana, dan ianya bukanlah satu pilihan yang lebih baik berbanding dengan pengeluaran secara bersasar. Kerana pengeluaran secara bersasar ini, jika kita fahami, ianya juga hampir memanfaatkan ke semua pencarum KWSP. Yang pertamanya adalah golongan suri rumah yang sudah tidak lama mencarum ataupun yang sudah tidak aktif mencarum. Mereka ini kita minta untuk dibenarkan mengeluarkan semua wang caruman KWSP mereka. Jadi kalau seorang suri rumah itu ada RM100,000 yang mana dia sudah tidak aktif mencarum selama 10 tahun, fikirkanlah, adakah RM10,000 itu lebih baik daripada RM100,000? Ianya adalah satu soalan yang mudah. Golongan yang kedua adalah bagi golongan yang sudah tidak aktif mencarum, yang dah tak bekerja, bukan disebabkan oleh pandemik sahaja, tetapi yang 7-8 tahun tidak dapat bekerja dan sebagainya atas kekangan tertentu, keadaan tertentu, ataupun atas isu-isu yang tertentu. Mereka ini mungkin dah mencapai usia 47-48 tahun dan mungkin mempunyai wang simpanan, contohnya RM150,000 ataupun wang caruman sebanyak 200 ataupun lebih, RM200,000 lebih.
Jadi adakah RM10,000 itu lebih baik daripada RM200,000 ataupun RM250,000 yang dimiliki oleh golongan-golongan ini yang sudah tidak aktif mencarum? Yang ketiganya adalah bagi golongan B40 yang mempunyai wang caruman bawah daripada RM20,000, yang mana PJR meminta untuk dibenarkan pengeluaran secara kesemuanya ataupun tinggal sahaja baki minimum sebanyak RM100 di dalam akaun satu KWSP. Kalau lah kata seseorang itu mempunyai RM20,000, maksudnya dia boleh keluarkan sebagai contoh RM19,900. Adakah RM19,900 ini tidak segah RM10,000 tu? Jadi mana yang lebih baik antara RM10,000 ataupun RM19,000? Jadi kita pun boleh jawab sendiri. Dan yang terakhir sekali adalah golongan B40 dan juga M40 yang mempunyai baki lebih daripada RM20,000, yang mana diminta untuk pengeluaran sebanyak 30%. Kalau kata seorang M40 itu mempunyai wang caruman sebanyak RM200,000 sebagai contoh, jadi kalau 30%, beliau boleh mengeluarkan maksimum sehingga RM60,000. Adakah RM10,000 itu lebih baik daripada RM60,000? Walaupun RM10,000 ini lebih mudah kelihatan untuk dilaksanakan, tetapi ianya akan menjadi pula pada masa hadapan RM10,000 3.0, RM10,000 4.0 dan juga sebagainya. Malah bagi golongan-golongan yang disasarkan ini, suri rumah, ibu bapa tunggal ataupun mereka yang sudah tidak aktif mencarum ini, matlamat untuk membantu mereka ini mungkin tidak kesampaian secara keseluruhan kerana RM10,000. Kemudian esok lepas 2-3 bulan minta lagi RM10,000. Jadi matlamat untuk membantu mereka ini tidak kesampaian seperti apa yang telah disasarkan oleh pihak Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Jadi di sini bagi menjawab segala persoalan, saya rasa telah pun dijawab dengan jelas. Adakah RM10,000 itu lebih baik daripada pengeluaran bersasar? Pada pandangan saya, jawapannya adalah tidak. Malah isu yang dibawa oleh pihak-pihak tertentu berkenaan dengan isu tuntutan RM10,000 ini boleh menimbulkan kekeliruan, boleh menimbulkan kekacauan kepada pencarum. Kekacauan maksudnya kalau kata pada kerajaan yang baru akan terbentuk kelak, mungkin sekarang ini kita minta secara bersasar, yang mana dibenarkan mengeluarkan sehingga hampir sejumlah besar wang caruman pencarum ini. Tetapi ada pula pihak yang datang dengan cadangan RM10,000. Elok-elok seorang suri rumah itu boleh mendapat RM100,000, RM150,000 ataupun RM200,000 wang caruman beliau. Lalas hanya dapat RM10,000 kerana ada pihak-pihak yang orang kata cuba masuk campur dengan membawa ideologi dan sebagainya. Kerajaan dia melihat perkara ini sebagai satu pilihan. Apabila ada 2-3 cadangan dan sebagainya, mereka melihat, oh kita ada pilihan di sini, jadi kita boleh bagi, tapi mungkin kita ambil untuk ataupun kita beri kepada satu pemberian yang paling mudah. Maksudnya yang paling mudah adalah RM10,000 secara one off payment lah. Jadi maksudnya matlamat untuk membantu mereka-mereka yang berada dalam kategori bersasar ini tidak akan tercapai disebabkan oleh gangguan ideologi ataupun sebarang idea-idea daripada pihak ataupun individu-individu yang lain. Jadi saranan saya untuk mereka di luar sana yang ada kefahaman, ada pemahaman berkenaan dengan isu RM10,000 ini dan sebagainya, saya lebih suka untuk mensarankan anda semua bersama dengan Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat, orang kata bagi mengukuhkan isu tuntutan ini. Sekarang ini kita ada 226,000 aduan daripada pencarum berkenaan dengan tuntutan untuk pengeluaran KWSP secara bersasar. Tetapi jika lebih ramai NGO, lebih ramai individu yang mempunyai pengaruh, yang punya suara dan sebagainya membawakan isu tuntutan KWSP secara bersasar, perkara ini dia akan datang seperti satu ombak yang sangat besar. Dia punya impact, dia punya aura tu lebih kukuh, lebih kuat lagi berbanding dengan apa yang ada pada Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat sekarang. Tuntutan ini PJR sekarang pun dah cukup kuat sehingga mendapat perhatian daripada ahli-ahli politik dalam tempoh pilihan raya ini. Tetapi bayangkan jika kita ada beratus ataupun berpuluh ataupun beratus NGO ataupun individu-individu yang di luar sana yang menyokong pengeluaran secara bersasar ini, kita akan dapat kuasa atau aura yang lebih berganda lagi berbanding dengan apa yang kita ada sekarang. Jadi tolonglah dalam sebarang ideologi ataupun pemahaman anda, memang kita sentiasa orang kata mungkin mempunyai pandangan yang berbeza dan sebagainya, tetapi harus kita fokus kepada matlamat untuk membantu pencarum KWSP terutamanya sekali. Jadi itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pandangan saya pada hari ini.
Semoga terjawablah segala persoalan. Kalau kata ada pencarum yang nak memilih nak bersama dengan RM10,000 atau nak bersama dengan yang bersasar, dan pada saya nasihatkan kekal sajalah kepada yang bersasar, kerana ianya lebih memanfaatkan kepada semua pencarum. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, Video Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.